kamu meninggalkannya kerana kamu orang yang mengikut Rasulullah, kata Ibnu Qudamah. Tak wajar kita tinggalkan. Maka tuan-tuan sekalian, bila Rasulullah kata pula sahur ni akhir waktu, memang waktu itulah yang sepatutnya kita ambil. Bukan kita bangkit ni terus makan sahur. Bangkit ni ibadah dulu 2 rakaat. Allah sokong tuan-tuan sekalian. Allah sokong wal mustaghfiri bil ashar. Minta ampun dalam waktu sahur tu. Tambahan pula tuan-tuan sekalian, 10 terakhir ni Allah nak lepaskan kita daripada api neraka. Banyak-banyak sikit minta ampun. Allah hakam dalam Quran, dalam surah Ali Imran, Allah kata bangun sahur ni kita minta ampun ke Tuhan banyak-banyak. Kalau betul kita nak cari kesempurnaan sebagai seorang hamba Allah di sisi Allah, sebagai seorang manusia di sisi manusia, ada orang tengok kita sempurna dengan kerja kita, kan? Dengan keluarga yang kita bina, dengan rumah yang kita ada, dengan harta yang kita miliki, dengan kawan yang ada sekeliling kita. Semua menilai kita sebagai manusia macam dia. Dia tengok kita tak sempurna dah pada nilaian dia, tapi sempurna ke kita di sisi Allah sebagai hamba Allah. Ramai orang sempurna sebagai manusia di sisi manusia, tapi tak sempurna di sisi Allah sebagai hamba Allah. Ini yang dia tak cari. Itu sebab diajar oleh ulama, kita kena cari kesempurnaan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, naklah kita selalu bersendiri untuk bertafakur. Itu sebab bila sebut dalam bab berfikir, banyak dalam setengah kitab disebut berfikir itu lebih baik daripada berfikir sesaat, lebih baik daripada ibadah setahun. Ada hadis yang Nabi sebut macam itu. Sebab nak menggambarkan kepada kita betapa hebatnya pemikiran. Fikir yang macam mana lebih baik daripada ibadah setahun ni, fikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah cakap dalam surah Ali Imran ayat 191, Allah kata wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Allah kata mereka bertafakur, mereka berfikir, kata Allah, tentang penciptaan langit dan bumi. Ini yang kita nak fikir. Maka kita pernah fikir tentang penciptaan langit dan bumi? Tak pernah. Bila nak gayung kan fikir tentang gayung lah pula, kan? Puasa tak habis ni, gayung ni duduk dalam kepala, kan? Puasa tak habis, plan gayung ni cantik kan? Maka fikir tentang dunia ni lebih daripada fikir tentang akhirat. Tak pernah kita fikir macam manalah keadaan aku bila aku mati besok, macam manalah keadaan aku bila aku dibangkitkan sesudah mati besok, macam manalah keadaan anak-anakku, isteriku tanpa agama kalau aku tinggalkan dia, macam manalah keadaan masyarakat aku tanpa agama masa hidup aku tak berdakwah untuk mereka. Kita pernah fikir sampai tahap macam tu dah? Tak pernah fikir. Sebab bangkit pagi hari ini kita fikir menjurus kepada dunia 100%. Maka sempurna dah kita sebagai manusia, tapi tak sempurna kita sebagai hamba Allah. Orang yang tak berfikir tentang akhirat, orang yang tak berfikir tentang penciptaan langit dan bumi, orang yang tak fikir tentang kebangkitan sebelum, tentang diri dia sekalian. Imam Al-Ghazali ada sebut dalam kitab dia Sirajul Anwar. Apa Imam Al-Ghazali kata? Maka barang siapa meninggalkan fikir tentang diri dia ke akhirat, maka Imam Al-Ghazali terlepaslah amalan-amalan akhirat buat diri dia. Berapa ramai kita melepaskan amalan akhirat dengan sebab tak fikir, kata Imam Al-Ghazali. Itu sebab banyak fikir ni, fikir tentang akhirat, bukan banyak fikir tentang dunia. Niscaya kesempurnaan sebagai hamba di sisi Allah, inilah yang kita akan dapat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama, kita menjalinkan hubungan dengan orang baik-baik. Kita tengok kawan-kawan kita hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Tengok sahabat-sahabat kita, tengok orang sekeliling kita. Ada tak orang baik-baik ini jadi kawan kita? Ada tak orang baik-baik ini jadi ikutan kita? Orang baik-baik ini jadi role model kepada kita? Yang kalau kita betul tuan kita nak jadi orang baik, inilah perjalanan kita. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 28, Allah kata wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum.
Allah kata, dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru kepada Tuhan. Sebab ni sekalian, kita banyak kesalahan. Bila mana orang yang menyeru kepada jalan Tuhan, dan dia bersama kita tu niat dia nak betulkan kita, supaya kita dalam perjalanan kita nak lalui seterusnya tak ada silap. Itu niat orang yang menyeru kepada jalan Tuhan. Dia nak kita sekalian selamat di akhirat besok. Itu sebab tuan-tuan sekalian, kita tengok Nabi SAW bercakap tentang Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar ni bila dia berkawan dengan orang, dia betul-betul nak jadikan orang tu hamba Allah. Kalau dia berkawan dengan Sayyidina Umar, sehingga kan Nabi bercakap dengan Sayyidina Umar tentang Sayyidina Umar. Apa kata Nabi? Akhwakum fi dinillah Umar qaulul haq wa ma lahu fil nas min sadiq. Apa kata Nabi? Iaitu kata Nabi, orang yang amat teguh dalam menjalankan perintah Allah ialah Umar. Nabi sebut nama Sayyidina Umar. Yang kata Sayyidina Umar ni, kata Nabi, dia ni kalau berkawan dalam hal-hal perintah Tuhan ni, dia paling teguh. Maka kata Nabi lagi, semua kata-katanya benar. Apa pun perbuatan orang kalau menyalahi, dia teguh Tuhan. Ini sifat Sayyidina Umar. Dia duduk tengok dalam masa dia menjadi khalifah, dan semasa dia Nabi masih hidup, dia hidup sama dengan Nabi. Siapa pun tuan dalam hal keadaan menyalahi syarak, dia akan tegur orang tu terang-terang. Maka kemudian sekalian, apa kata Nabi? Lantaran itu kata Nabi, dia tidak mempunyai ramai kawan. Dia tak punya ramai kawan sebab orang tak seronok dengan dia. Sebab apa sekalian? Dia nak betulkan orang. Jadi tuan-tuan sekalian, ni dalam bulan puasa ni 3 hari lebih saya ada pergi bertazkirah di satu kampung. Jadi sekalian, habis tazkirah malam tu, imam ceritalah dengan saya kan, semasa minum tu, imam kata, ustaz kata, patut dia kata seorang ustaz dia kata datang ke dalam kampung ni. Dia ustaz datang ke kampung ni, dia menyokong apa yang satu keluarga ni dia buat. Jadi saya ni tak faham apa yang imam maksudkan. Jadi saya kata, apa maksud imam? Dia kata, ni ustaz dalam bulan Ramadan ni, ada satu keluarga ni memang ke masjid ni tak pernah lah. Tak pernah ke masjid. Keluarga ni pun pernah refer kat saya, kata imam pernah rujuk kat saya. Pernah bertanya lah. Antara yang ditanyakan oleh keluarga ni kepada imam ni, pun satu keluarga ni bengong kan? Dia tanya ke imam, dia kata, imam pandai tak menzahirkan harta karun? Imam kata harta karun tak pandai, harta Tuan Harun banyak. Imam kata harta karun ni tak pandai menzahirkan. Jadi oleh kerana orang kampung bagi qaryah tu, imam tu kepala bagi kampung tu. Jadi antara yang dia rujuk pada imam ni juga. Maka antara keluarga ni tanya ke imam, dia kata, ni apa ayah saya dulu kata tuan rumah yang perempuan ni cerita dengan imam, ayah saya dulu kahwin dengan orang Bunian. Dia buat banyak dia lah. Ayah saya kahwin dengan orang Bunian, kata dia, imam cerita dengan saya. Maka dia kata, bila ayah saya kahwin dengan orang Bunian, maka dia kata, antara anak-anak yang lahir saya lah, dia kata, mana dia ada anak Bunian kan? Cerita dia, ni bukan saya nak buat cerita, dan ni cerita sebenar. Maka sekalian, Umar dia tinggalkan harta 2 karung dalam rumah, dalam kawasan tanah. Maka antara yang dia minta tolong imam ni. Maka oleh kerana imam ni duk cakap betul lah dengan yang bertanya ni. Dia kata, makcik jangan percaya benda-benda khurafat ni, jangan percaya benda-benda karun ni. Dah dia pergi marah dengan imam. Dia marah dengan imam, dia sebarkan ke satu kampung, imam tu tak betul. Dia sebarkan ke satu kampung dengan grup-grup dia lah. Dia kata imam tu tak betul. Maka 3 hari ni sekalian, datang seorang ustaz. Imam ni cerita Allah sekalian, sebab anak salah seorang ni kan. Alhamdulillah, anak salah seorang ni walaupun tak ke masjid tapi faham lah sikit-sikit. Dia mula dah bercerita dengan imam. Datang seorang ustaz sekalian,
dia pada satu tempat tu membenarkan apa yang orang tua dia cakap. Maka ustaz